Pemikiran tentang inovasi yang dapat menyumbang kepada pengembangan penerbangan antara yang dibincangkan semasa Forum Penerbangan Awam 2020. Forum Anjuran Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi diadakan bersempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2020 yang disambut pada setiap 7 Disember. Bertemakan Advanced Innovation for Aviation Development, forum berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Data Stream Digital DST Sendirian Berhad. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkai Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Forum dibahagikan kepada 2 sesi dengan topik perbincangan inovasi di dunia penerbangan dan kesan pandemik COVID-19 terhadap industri penerbangan dan bagaimana inovasi membantu mengatasi pandemik. 9 ahli panel dari dalam dan luar negara menyertai forum berkenaan, termasuk Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mewakili Youth Professional Networks serta wakil-wakil terdiri daripada pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei, Data Stream Digital DST Sendirian Berhad, Civil Aviation Authority of Singapore CAAS, Kementerian Kesihatan, Jabatan Penerbangan Awam dan Jabatan Kemajuan Pelancongan. Ahli-ahli panel mengongsikan pendapat bidang kepakaran masing-masing, pengalaman dan membincangkan pandangan dan pemikiran tentang inovasi yang dapat menyumbang kepada pengembangan penerbangan. Pada majlis tersebut, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menyampaikan cenderahati penghargaan kepada mantan-mantan pengarah penerbangan awam yang pernah menerajui dan menyumbangkan bakti kepada Jabatan Penerbangan Awam. Majlis Multaqa Sastrawan Islam Brunei Adi Rumi adalah bagi menghargai dan memberikan apresiasi kepada Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan atau lebih dikenali dengan nama pena Adi Rumi dalam dunia penulisan kerana telah banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa, sastera agama dan budaya serta negara melalui penghasilan karya-karya sastera Islam yang unggul dan berkualiti. Majlis berlangsung semalam di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Semasa majlis juga diadakan pelancaran buku kumpulan sajak Di Manapun Adalah Bumi Allah dan kumpulan sajak Datangmu Dirindui Pergimu Ditangisi hasil Adi Rumi yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Mulk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diisikan dengan bicara ketokohan dan pemikiran Adi Rumi oleh Rahimi Abi, AB iaitu Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2005. Bicara mengongsikan hasil karya bermutu Adi Rumi yang memberikan inspirasi, mendidik dan membentuk masyarakat kepada kebaikan dan berkepribadian mulia selain menggunakan media sastra kreatif sebagai wahana untuk berdakwah. Majlis diteruskan dengan seindah bicara oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid yang antara lain mengongsikan permulaan karya dan hasil-hasil tulisan Yang Berhormat. Beberapa anugerah berprestij telah diterima oleh Yang Berhormat iaitu Anugerah Penulis Asia Tenggara di SEA Right Award 2000, Anugerah Kesusasteraan Islam kedua, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah 2013 dan Anugerah Sastra Mastra 2018. Multaqa Sastrawan Islam Brunei merupakan projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pendidikan, dokumentasi dan pengiktirafan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada sastrawan-sastrawan tanah air.
dan penerus hobi. Lawatan rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Unified National Network memberi peluang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai objektif syarikat berkenaan. Perincian mengenainya selepas ini teruskan bersama Berita Perdana. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi mengadakan lawatan ke Unified National Network UNN. Lawatan dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi itu bertujuan untuk mengongsikan perkembangan terkini UNN sejak penubuhannya 2 tahun yang lalu. Semasa lawatan, rombongan berpeluang mendengar taklimat mengenai UNN Telephone House dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di bangunan berkenaan. Lawatan tersebut memberikan peluang kepada ahli rombongan untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana syarikat itu telah mencapai objektifnya dalam memberikan perkhidmatan kepada semua dan menubuhkan platform digital yang moden dan menjimatkan kos dalam menyokong wawasan Brunei 2035 dan peralihan transformasi ICT. Syarikat Brunei Liquefied Natural Gas Brunei LNG Sendirian Berhad petang tadi mengadakan majlis penandatanganan Operative Technician Progression Scheme OPTS dan graduan bagi 11 juruteknik operasi dan 3 graduan lepasan diploma tertinggi kebangsaan HND. Majlis penandatanganan diadakan di The Empire Brunei, Jerudong. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga, Kementerian Tenaga dan Daeng Haja Faridah binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BLNG Sendirian Berhad. 11 orang juruteknik operasi akan menjalani skim OPTS, manakala 3 orang graduan tersebut akan meneruskan program pembangunan graduan selama 3 tahun. Kedua-dua program ini bertujuan untuk memberi peluang yang sejajar melalui pembelajaran on the job sambil mewujudkan kaki tangan yang berkebolehan tinggi dan profesional. Pada tahun ini julung kalinya BLNG memperkenalkan skim OPTS bagi graduan lepasan HND. Bagi Brunei LNG, Majlis Penandatanganan ini menandakan ikrar syarikat terhadap wawasan Brunei 2035 yang bercita-cita untuk mengembangkan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang terkenal dengan pencapaian dengan memiliki warga negara yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Program pembelajaran Brunei LNG akan memastikan setiap individu berpeluang untuk mengembangkan potensi maksimum mereka dengan menjadi ahli kaki tangan yang produktif dan memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Pesta makanan berkonsepkan Candy Wonderland sedang berlangsung di Ruang Legar Airport Mall. Diadakan sempena Brunei December Festival 2020, pesta makanan tersebut dirasmikan semalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 14 orang anak yatim. Pesta makanan ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 3 Januari tahun hadapan bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 734 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,883 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu.
Sementara itu, 251 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,908 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Syarikat-syarikat yang diiktiraf bagi membuat, membekal dan memasang nombor plat pendaftaran kenderaan dengan abjad dan nombor bersaiz kecil yang mula dikuatkuasakan pada tahun 2011 dikehendaki untuk membekalkan nombor plat pendaftaran kenderaan yang memenuhi peraturan-peraturan dan spesifikasi yang dibenarkan. Awang Muhammad Aizam bin Haji Abdul Hamid, pemangku pengarah pengangkutan darat, semasa sidang media mengenai nombor plat pendaftaran kenderaan pudar, petang tadi menjelaskan bagi mengelakkan nombor plat pendaftaran kenderaan tersebut pudar, syarikat-syarikat yang diiktiraf atau wakil syarikat masing-masing dikehendaki untuk menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi bagi memastikan warna putih pada abjad dan nombor dapat bertahan lama. Menurut pemangku pengarah pengangkutan darat, plat pendaftaran kenderaan hendaklah diperbuat daripada aluminium dengan permukaan tanda pengenalan timbul keluar dan hendaklah berwarna hitam serta nombor tanda pengenalan berwarna putih dengan ukuran yang ditentukan. Sidang media tersebut berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat. JPD sekiranya mohon kerjasama syarikat untuk membekalkan bahan yang berkualiti tinggi bagi memastikan nombor plat pendaftaran kenderaan dapat bertahan lama. Setakat ini JPD telah mengiktiraf sebanyak 6 buah syarikat bagi membuat, membekal dan memasang plat bilangan pendaftaran kenderaan bersaiz kecil tersebut seperti berikut: 1 BKB Sendirian Berhad, 2 Hawk Motor Company, 3 syarikat Salim Sendirian Berhad, 4 Bayu Ilham Motors Sendirian Berhad, 5 CKM Transportation Services dan ke-6 New Zenview Company. Beberapa syarikat juga dilantik sebagai wakil syarikat seperti berikut: 1 Tatli Company, 2 Hook Siong Hin dan 3 Ban Li Hua Company sebagai wakil syarikat New Zenview Company. Kemudian wakil syarikat BKB adalah MNP Enterprise, Kahwat and Brothers Workshop, Rosjaya Motor Sendirian Berhad, System A Enterprise dan Sing Ho Wat. Dalam hal ini, orang ramai adalah disarankan untuk membuat tempahan nombor plat pendaftaran kenderaan dengan syarikat-syarikat yang disebutkan, dan seterusnya dipohonkan akan dapat menggantikan nombor plat pendaftaran kenderaan masing-masing yang telah pudar. Penggantian nombor plat pendaftaran adalah percuma bagi yang masih di dalam tempoh jaminan, yakni waranti. Beberapa buah syarikat yang diiktiraf menawarkan potongan harga kepada orang ramai bagi menggantikan nombor plat pendaftaran kenderaan yang telah pudar yang telah dibekalkan oleh syarikat berkenaan bagi tempoh selama 3 bulan mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Mac 2021. Ini juga adalah sebagai salah satu usaha berterusan pihak kerajaan dan syarikat-syarikat berkenaan untuk membantu orang ramai. JPD akan menubuhkan satu kumpulan tindakan bagi membuat kajian mengenai nombor plat pendaftaran kenderaan pudar dan seterusnya akan menjalankan ujian-ujian teknikal bagi memastikan nombor plat pendaftaran kenderaan adalah berkualiti dan memenuhi spesifikasi. JPD juga akan mengambil tindakan dengan membatalkan atau menggantung operasi syarikat-syarikat berkenaan jika didapati tidak mematuhi peraturan-peraturan pembekalan, pembuatan dan pemasangan nombor plat pendaftaran kenderaan yang ditetapkan. Negara Brunei Darussalam telah memasuki monsun timur laut pada awal bulan Disember 2020 dan dijangka akan berterusan sehingga hujung bulan Mac 2021.
Pada 2 bulan pertama monsun timur laut iaitu pada bulan Disember dan Januari lazimnya mempunyai jumlah turunan hujan yang tertinggi berbanding dengan bulan-bulan lain. Semasa musim tengkujuh ini, kerana cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir, sekali-sekala berlaku terutama pada waktu malam dan awal pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya mengingatkan orang ramai untuk mengambil perhatian mengenai risiko kejadian banjir atau banjir kilat di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir dan risiko tanah susur akan meningkat terutama apabila berlakunya hujan lebat melebihi tempoh 2 jam. Risiko kejadian banjir yang lebih teruk boleh berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Kerana laut bergelora dan angin kencang adalah berbahaya terutamanya kepada bot-bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihati supaya peka dengan ramalan, nasihat dan amanan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua dan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Apa yang perlu diketahui mengenai aspek-aspek keselamatan diri serta keluarga adalah semasa beriadah mendaki bukit atau hiking, jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan masuk secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan adalah disarankan untuk membawa whistle, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Saranan keselamatan semasa melakukan aktiviti di pantai atau di perairan, jangan berenang terlalu jauh dari pantai di luar kemampuan. Awasi anak-anak jika mereka bermain atau berenang di pantai. Pastikan auda memakai jaket keselamatan jika auda bermain jet ski atau papan luncur dan lainnya. Jika mendapati ada orang lemas dan minta pertolongan, pastikan auda pandai berenang dan memakai jaket keselamatan sebelum menyelamatkannya. Sentiasa mengetahui keadaan air dan arus deras. Jika ada masuk ke dalam arus deras, jangan panik. Apungkan badan auda keluar dari arus tersebut dan berenanglah ke sisi kiri atau kanan keluar dari lingkungan arus dan berenanglah ke daratan. Kepada pengusaha-pengusaha perahu tambang, nelayan dan sebagainya, hendaklah memakai jaket keselamatan termasuk penumpang dan memasang lampu semasa waktu malam atau ketika keadaan cuaca gelap. Saranan keselamatan semasa berlakunya banjir. Orang ramai disarankan untuk sentiasa memantau keadaan paras air di luar kawasan rumah, sentiasa bersedia menghadapi situasi banjir terutama sekali kawasan rendah dan mudah banjir. Selamatkan harta benda ke tempat yang lebih tinggi termasuk nyawa dan dokumen-dokumen penting. Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa membuat rondaan dan pemantauan bagi mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, terutama sekali di kawasan-kawasan rendah serta kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sebarang kecemasan, hubungi terus talian kecemasan 995 Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap orang mempunyai hobi yang berbeza. Bagaimanapun hobi memelihara ikan laga atau betta fish kini semakin mendapat perhatian ramai. Sebilangan penggemar hobi tersebut ada yang menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Kru RTB News Mojo meninjau ke salah seorang peminat ikan laga atau betta fish. Awang Muhammad Syahrul Nizam bin Haji Abdul Muluk
salah seorang penggemar betta fish. Menurutnya, memelihara ikan bukanlah sesuatu yang baru bagi dirinya yang juga berpengalaman memelihara ikan-ikan hiasan lain. We keep on collecting a lot of bettas to the point where like, why not we breed? Why not we breed? And then sebenarnya dulu ada niatkan buka bisnes sana. Memang kami breed inisiatifnya so that kira macam makin banyak, then we don't really have to buy a lot of fish sekiranya lah back then. Dan turns out dari sana datang minatnya and then alhamdulillah successful breeding. Betta fish mempunyai beberapa spesies, antaranya HMPK atau PK. Kecantikan ikan ini akan terserlah apabila ia mula mengembangkan siripnya. Walaupun dengan saiz yang kecil dan sederhana, namun betta fish mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga boleh mencecah harga lebih RM40 seekor. Malahan sebilangan penggemar ada yang sanggup menawarkan harga lebih tinggi. One thing that I like about this fish is that they have this organ called labyrinth. So labyrinth is where somehow they can breathe the same air as humans. Kirakanlah. That's why for betta fish, they not necessarily we need to bagi dorang oxygen or like the same equipment as we give like macam for ikan such as flower horn or like arowana lah. Yeah. So that's one thing that is for me the main attraction lah if you want to jaga betta fish. Sebagai pengusaha, Muhammad Syahrul Nizam juga tidak terlepas dari menghadapi cabaran. Namun, segala cabaran dilalui dengan sabar dan tabah sehingga tertubuhnya perusahaan Tanjung Betta Farm. One thing that I know for sure is that this halangan is very helpful for you to have your own research. You know, orang tu kalau kurang pengalaman, kalau kurang pengetahuan, why nak cari ilmu. You know, especially now we are at this era where internet is everywhere. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran, namun dengan berbekalkan pengalaman dan kesungguhan yang tinggi, semua itu dapat diatasi oleh pengusaha cekal ini. Kepada golongan muda di luar sana, jangan pernah takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Azizi Ahmad untuk berita RTB. 25 orang belia menamatkan program perkemahan belia masjid dan kampung peringkat daerah Brunei dan Muara yang berlangsung selama 3 hari bermula 21 Disember lalu berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Program yang diadakan buat kali ketiga tahun ini diadakan di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program perkemahan bertujuan untuk mengimarahkan masjid sempena cuti sekolah. Penyampaian bantuan asasi kepada yang memerlukan juga diadakan. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki warga negara tempatan yang dikehendaki untuk membantu siasatan. Muhammad Jidi bin Haji Muhammad Yasin memegang kad pintar 00112480 dikehendaki selepas satu laporan telah diterima oleh Balai Polis Tutong, Daerah Polis Tutong. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah melalui talian 24595000 sambungan 796 atau 797 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai-balai yang berdekatan. Para belia di daerah Tutong berpeluang meraih pengalaman dan berinteraksi bersama warga emas di samping belajar kemahiran semasa program perkongsian integrasi. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim bersama dengan agensi-agensi terlibat di daerah berkenaan diadakan sebagai inisiatif Hari Bertindak 2020. Program antara lain diisikan dengan sesi perkongsian yang membincangkan mengenai sudut kepimpinan, keusahawanan, kraf tangan serta program-program latihan kemahiran yang disediakan di Pusat Bahagia Tutong.
Ahli-ahli daripada Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, belia-belia dari Impact Youth Movement dan mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengikuti program penempatan kerja di jabatan berkenaan menyertai program tersebut. Beberapa pameran juga diadakan yang mengetengahkan penghasilan kraf tangan daripada ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dan produk-produk yang dihasilkan oleh pelatih-pelatih Pusat Bahagia Tutong. Tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan secara pandu lalu atau drive-thru pada bulan Disember 2020 adalah pada hari Isnin 28 Disember 2020. Bagi daerah Brunei dan Mara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa dan Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi daerah Tutong. Manakala daerah Belait dan daerah Temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter Pejabat Jabatan Perbendaharaan. Pembayaran pencen akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang pada tarikh berkenaan. Pembayaran pencen pada hari-hari berikutnya akan dibuat di Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Mara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Bagi maklumat lanjut, hubungi 2380822 atau 2383469.